Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jangan amin saja, maknanya cuba usaha jadi hamba yang bersyukur. Duk amin tapi tak usaha untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Maka kita bila bersyukur, Allah Subhanahu wa taala menambahkan. Bila kita mengatakan jadilah hamba Allah yang bersyukur, jadi. Ambil jadi dulu tu dengan usaha. Kerana itu kalau setakat kita berdoa, tetapi itu salah satu, para ulama kata salah satu yang menunjukkan keikhlasan seseorang itu berdoa, dia berusaha ke arah apa yang dia doa. Bila dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala jadi hamba yang bersyukur, dia usaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Tapi tidak ikhlas orang tu minta jadi hamba bersyukur tapi tak usaha jadi hamba bersyukur. Tak mencari asbab macam mana nak menjadi hamba yang bersyukur. Minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa tapi tak ada usaha untuk menjauhi dosa. Biar je. Contohnya kita ni begini apa ni, kita dah buat dosa selalu kat rumah tapi kita tak ubah dosa, duk minta doa ya Allah. Dalam hati kita duk target biar satu hari nanti tiba-tiba dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala ubah kita. Kita kena usaha. Kita duduk atas dunia Allah Subhanahu wa taala ni ujian kita. Ujian kita duduk kat dunia Allah ni, kita nak mempertikaikan ilmu. Dunia ni ujian berlaku. Suka kau tak suka kau, ujian berlaku. Nak mengamalkan ilmu ni cukup susah. Lebih-lebih di akhir zaman sekarang ni. Lebih-lebih dalam bab muamalat dan sebagainya. Memang susah. Macam Imam Sufyan Al-Thawri pergi kenduri kahwin, membawa roti sendiri, makan roti dia. Walaupun tuan rumah tu agak galat, tapi dia orang memahami. Zaman tu mudah faham. Hormat ulama. Zaman ni bila kita tekan sikit bab muamalat, orang jadi tak suka. Orang kata menyusahkan lah, rasa Islam tu, dia rasa Islam tu susah. Dah. Ini masalah dia. Allahu Akbar. Kalau Allah tak buka kita, kita tak nampak Islam tu mudah, maka kita akan nampak susah walaupun benda mudah. Saya jual, saya beli, susah. Hakikat dia nak tanya antum, susah ke? Nak sebut benda tu susah ke? Orang bodoh kata susah ni. Susah apa? Saya jual, saya beli. Kamu bercakap daripada pagi sampai ke malam tu, cakap benda-benda yang lagi menyusahkan. Apa masalah dia? Orang-orang yang bila nak berakad dan sebagainya, maka bila nak membuat rumah atau nak buat reban atau nak membuat lampu, kebagi sebut harga. Itu yang barang menjadi subjek akad. Tulis je lah. Apa yang susah? Sebab tak biasa buat. Itu yang rasa susah. Tak susah. Itu kalau antum perasan kat situ, tengok hati kita je. Orang kadang boleh, orang perempuan, cuba tengok orang perempuan yang antum tengok model-model tu ko. Lelaki yang model-model tu. Korea ke mana yang cantik kulit dia. Antum ingat senang ke dia nak jaga benda tu? Islam ni pakai wuduk ya. Mudah ke susah? Tapi orang akan rasa susah nak berwuduk. Padahal duk beli benda tu dengan duit habis banyak. Dengan nak jaga kulit lagi. Dengan malam nak kena letak benda kat muka lagi. Apa yang susahnya? Berbaik akhir zaman ni. Ini yang berlaku zaman kita. Memang Allah SWT sendiri declare dah kan. Innama yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Cuma ego kita. Kerana itu dalam dakwah memang betul Nabi tekan kepada para pendakwah, cuba usaha biar supaya mereka tak tertekan. Tak semualah boleh. Macam Buya ni memang tekan sikit lah. Tapi hakikat dia cuba buka hati kita. Tak susah pun. Cuma lemah. Kalau kita akui lemah iman kita, khair.
Itu yang Buya kadang tak suka. Bila orang gini macam-macam alasan tak. Akui lemah iman kamu. Jadi orang jujur. Akui pemalas. Jadi bila kita tahu kita pemalas, kita akan usaha untuk tidak malas. Kalau dia sendiri tak berapa jelas dia malas ke tak malas, dia nak betulkan apa? Betul tidak? Dia nak betulkan apa? Kerana itu kita nak kena faham. Perjalanan kita ujian semua. Dan mudah-mudahan Allah SWT pemudahkan kita lah. Dan pendakwah-pendakwah kita lebih berlembut, lebih apa. Tapi berlembut bukan ikut cara kita. Berlembut yang diajar Rasulullah SAW. Kalau kita yang nak lembut, dia jadi mengarut, semua nak mudah. Mudah pada nafsu kita. Maka tak jadi. Boleh faham? Kerana itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab ni kan, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali sebut apa? Kalau kamu rasa berat nak buat benda ni, betul tidak? Padahal benda ni ringan sangat. Buya tak nafi. Maknanya Buya pun sendiri ada rasa berat nak buat semua. Kita ada rasa berat benda. Tapi jangan letak berat tu, kita rasa Islam tu berat. Tu maksud Buya. Jangan. Tapi letak pada diri kita yang lemah iman. Supaya Allah improvekan. Tapi kalau kita dok kata, alah susahnya lah ini nak baca ni, nak baca itu, nak ini, nak itu. Jadi kita letak ke lain, bukan ke kita. Bila letak ke lain, bukan pada kita, jadi masalah. Kita tak boleh nak tarbiyah diri kita. Kita tak nampak kurang kita kat mana. Mafhum? Baik. InsyaAllah kita menyambung kembali pengajian kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Sama kita ada lagi yang datang ziarah. Kita boleh panggil ustaz ni, Ustaz Farid Rosli. Ahlan wa sahlan. Menjadi ketua pelajar sekarang ni di Hadramaut, ketua pelajar Malaysia. Di apa tu? Permaya ke Darul Mustafa? Darul Mustafa. Maknanya seluruh pelajar Darul Mustafa ke atau seluruh pelajar yang belajar di Tarim? Di Darul Mustafa. Masya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bila kita ni yang seronoknya bila kita dengar tu bukan masalah pangkat tu. Tapi bila dijadikan kita ketua kepada sesuatu jemaah yang mendekatkan diri pada Allah, itu yang Buya suka dengar. Ketua banyak, ketua bank, ketua kerani, ketua pos office. Buya bila dengar orang bila dilantik jadi ketua, tapi ketua pada menguruskan perkara-perkara yang Allah suka dan Allah redha, tu yang kita seronok. Kita kena jaga amanah lah, itu saja. Macam orang masjid kan, Buya selalu bila pergi masjid, Buya selalu doa, Allahumma barik a'ta hadzal masjid. Ya Allah berkatilah anggota masjid ni, AJK masjid. Cuma dalam masa yang sama Buya nasihat, sebab kita ni dah dapat dah amanah, ikhlas, itu saja. Jangan pula kita rasa kita lebih baik daripada orang lain, takut jadi macam Dzul Khuwaisirah, na'udzubillah min dzalik. Maka kerana itu mudah-mudahan kita doakan, sebab mereka nanti besok balik akan memimpin masyarakat. Di situ latihannya. Buya ingat lagi Habib Omar pesan Buya, Syekh Muhammad Ibrahim pun ada pesan Buya masa kat Mesir. Kita ni bila Allah pilih pegang sesuatu benda tu, latihan daripada Allah supaya kita balik memimpin orang lain. Apabila orang ni Allah pilih jadi pemimpin, kadang-kadang Buya duk sebut macam ada sebagian sahabat dia kata dia di sekolah menengah jadi pemimpin, apa semua jadi pemimpin, pergi universiti jadi pemimpin. Khair, cuma jaga hati saja. Maknanya tarbiyah daripada Allah. Alhamdulillah. Jangan letak dalam diri kita gila kuas dah, jangan letak. Sebab itu syaitan, itu pasal kata ujian, semuanya ujian. Tapi dalam pada itu adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doakan mudah-mudahan insya-Allah. Semalam tu apa? Ada yang datang, Raja Ammar datang lagi. Nama dah raja dah. Khair. Banyak dia orang mengaji, doakan besok balik dia orang boleh bimbing masing-masing masyarakat.
Baik. Ahlan wa sahlan. Maka kita teruskan lagi, disebutkan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Qala, dan hendaklah engkau jadikan segala zikir dan segala tasbihmu itu 10 kalimah. Datang dengan ayah dia, mudah-mudahan beruntung ayah dia. Mudah-mudahan Allah jadi asbab ayah. Baik. Sebab ada di kalangan mereka ni kadang dapat tempat baik. Ada pelajar-pelajar yang pernah masuk madrasah ni, dia cerdik. Dapat sekolah samtar, mungkin dapat sekolah, yalah, sekolah jahil, sekolah tapi pilih nak masuk pondok. Masa tu pula pondok masih baru. Macam Faris ni lah. Tapi dia yakin dia masuk. Dia masuk. Alhamdulillah. Ya khair insya-Allah. Allah. Rezeki jangan risau. Allah bagi rezeki. Yang penting buat kerja. Ingat pesan Nabi Umar, bila dah masuk medan dakwah, jangan fikir siapa dah. Hanya fikir Allah dan Rasul. Itu jalan dia. Jalan. Maka Nabi pun pernah diuji macam-macam. Kita akan lalui. Cuma kita minta Allah jangan bebankan yang kita tak mampu. Itu saja. Baik. Dan hendaklah engkau jadikan segala zikir dan segala tasbihmu itu 10 kalimah. Kena faham nah. Imam Ghazali ni diambil daripada Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali meletakkan 10 kalimah, maknanya 10 contoh yang diatur oleh Imam Al-Ghazali. Semuanya berdasarkan zikir itu diambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma susunannya Al-Imam Al-Ghazali letak begitu, dan Imam Ghazali pilih dalam banyak itu 10 ini. Terima kasih kepada mereka yang menyusun mengikut kesesuaian dan tajribah. Imam Ghazali melalui tajribah. Boleh faham tidak? Bila dia mengamalkan sedemikian begini, maka berkesan, dan ianya tidak mukhalafah. Bukan kita kata kita tak ikut Rasulullah. Hadis banyak. Kita tak tahu Nabi SAW. Hadis-hadisnya banyak. Zikir-zikir Nabi SAW banyak. Tak sampai kepada kita kadang susunan dia bagaimana betul. Kecuali ada sebahagiannya. Maka ini tidak mengatakan bahawa mereka itu nak menunjuk dia lebih baik daripada Rasulullah. Lah. Tidak terfikir perkara tersebut. Bahkan semuanya daripada Rasulullah SAW. Dan mereka sebagai ulama, Allah SWT mengilhamkan mereka. Itu hak mereka. Kelebihan yang Allah bagi kepada mereka. Dan Allah SWT sendiri mengatakan mereka itu di kalangan orang yang takut pada Allah. Jangan kita sekali-kali mengatakan para ulama ini dia bukan maksum. Tapi Allah kata innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Memang ada ulama usul, tapi seperti Al-Imam Al-Ghazali, imam-imam yang mu'tabar, yutrahu lahu qabul fil ard, diletak atas muka bumi, diterima. Dan namanya naik dengan keilmuannya, kitab-kitabnya. Mungkin di akhir zaman ini tak ramai orang kenal, sebab orang dah tak mengaji cara macam dulu. Talaqi, mengenal kitab, mengenal muallifnya siapa. Sekarang ini banyak orang tak kenal. Ambil artikel-artikel, kopi itu bas. Macam mana dia nak mengenal ulama-ulama itu? Akhirnya mereka memandang rendah semua ulama. Kerana itu nak kena hati-hati. Kerana itu terima kasih pada Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahawa dan segala tasbihnya itu 10 kalimah. Maka yang pertama, bila sebut 10 kalimah di situ, bukanlah 10 kalimah, satu kalimah saja. Maksudnya dibagikan kat sini, iaitu ayat-ayat zikir yang telah disusun. Kalimat-kalimat zikir yang telah disusun ada 10. Kalau kita nampak di sini 10 bentuk zikir ataupun 10 kalimah zikir. Maka yang pertama disebutkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ni Buya baca ikut supaya kita ambil barakah. Sebab kita duk beramal macam mana dalam buku wirid kita, semua ni pun ada. Cuma kadang-kadang tempat dia berbeza mengikut susunan yang telah disusun oleh guru kita, Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dan beliau juga bersandarkan, kalau dalam manhaj Buya mengaji dulu, sandaran tasawuf kita kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Cuma susunan dia tu mengikut pada guru kita lah bagaimana mereka menyusunnya. Baik. Ikut ni yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang kedua kita baca dulu sampai habis. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو السميع العليم. Alhamdulillah. Itu 10. Maka diulang-ulang kata Al-Imam Al-Ghazali olehmu tiap-tiap satu daripada sekalian zikir dan tasbih dan doa itu 100 kali atau 70 kali atau 10 kali, iaitu sekurang-kurangnya supaya jadi perhimpunan itu 100 kali. Faham tak? 10 kali maknanya yang pertama 10 sampai 10 tu 10 kali 10 berapa? 100 lah. Dan bilangan itu laisa litahdid, bukannya untuk menetapkan bilangannya begitu, tapi untuk menunjukkan banyaknya zikir itu. Maka kawan-kawannya lo letak 10 tu okey lah. Tapi dia minta kepada 10, 100 ataupun 70. Baik, kita tengok zikir-zikir ini. Contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini semua maklum dah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah kerajaan, wa lahul hamdu, kekuasaan, dan bagi Allah itu segala pujian. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan Allah itu maha hidup yang tidak akan mati. Biadihil khair, pada kekuasaannya itu segala kebaikan. Biasa kan terjemah bila
benda-benda yang ada mutasyabihat. Macam Buya beritahu, ayat-ayat Allah, kalau ada yang orang panggil tasyabbuh pada zahir dia kepada makhluk, contohnya yadullah fawqa aydihim, terus kita terjemah yadun itu kepada kuasa Allah itu di atas kuasa-kuasa mereka. Tak payah ajar. Sebab apa? Tak payah ajar diri kita nak sebut dengan tangan juga. Tak payah sebut dengan takwilnya terus. Sebagaimana ulama sunnah jemaah, ulama khalaf suruh begitu. Dengan kaedah raddul mutasyabihat ilal muhkamat. Kembalikan yang mutasyabih kepada muhkamat. Maka yang muhkam, yang tetap maknanya laisa kamithlihi syai'un. Betul? Maka bila datang yang mutasyabihat, balikkan kepada muhkam. Maka imma tafwid atau imma takwil. Cuma di zaman kita macam Buya pesan sebelum ini, kalau tafwid tak ramai. Sebab zaman sekarang ni semua nak tahu makna. Semua nak tanya. Jadi wajib ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah khalaf di akhir zaman ini mengatakan mentakwilkan ayat pada sesuatu yang menyucikan Allah daripada penyerupaan kepada makhluk. Biasakan begitu. Bila kita baca zikir ni pun begitu juga, biyadihil khair, dengan kekuasaannya segala kebaikan. Maknanya dia dengan kuasanya Allah, dengan kudrahnya, sifat kudrahnya Allah Subhanahu Wa Taala, segala kebaikan tu di sisi Allah, bukan daripada kita. Kita ni tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Boleh faham? Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi asbab saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap sesuatu itu berkuasa. Kalau Babeli ataupun yang sanadnya pergi kepada Syekh pada Pak Da'i Ismail Pak Da'i, maka dia menterjemahkan kudrah itu sebagai berperkuasa. Perkuasa. Perkuasa. Nak terjemah pun dia orang cakap amanah. Sebab bagi dia bila sebut perkuasa baru betul. Macam orang bertani, kita tak panggil dia tu sebagai bertani, kita panggil dia petani. Jadi kuasa perkuasa. Walaupun dalam bahasa Melayu tak apa nak ni lah. Beritahu amanah itu pasal innama yakhshallaha min ibadi al-ulama'u. Sampai begitu sekali mereka risau. Kan itu nak terjemah. Mereka terjemah betul. Bagi dia orang tu atas dasar takutnya mereka. Apabila nak menyampaikan itu, jangan mudah merendahkan para ulama' kita. Dengan bila melihat kitab-kitab dia macam kitab Ihya, dengan mengatakan ini hadis palsu. Cuba beradab sikit. Cakap kamu tak jumpa asal hadis tu. Orang lain mungkin jumpa. Lam ajid lahu aslan. Biasa sebut begitu. Lepas tu, bagi kita nak ambil yang tenang, bagi kita khair, tapi jangan mengata-ngata. Contoh macam-macam tu pasal Buya tak suka bila antum buka YouTube, mengaji di YouTube. Sekarang ni kalau kita tengok naik aja timbul ustaz, dia akan jadi bergaduh. Kadang-kadang macam ada seorang ustaz ni mengatakan, tiba-tiba dia mengatakan, mungkin dia terlepas dia, ataupun dia jumpa, wallahu ta'ala alam, bila mengatakan man laysa lahu man laysa lahu syekh fa inna syaitana syaikhu. Siapa yang tidak ada guru, maka guru syaitanlah guru dia. Wallahu alam, Buya tak tahu. Tapi mungkin dia ada tersebut ni, Nabi sebut hadis. Buya tak jumpalah asal hadis. Cuma itu qaul arifin tu ma'ruf. Contohnya qaul Imam Abu Yazid, qaul Imam Ghazali sendiri dalam kitab Ihya, qaul Imam Ahmad Rifai dalam Risalah Al-Qushairiyah, kalam Imam Abu Yazid. Maka mereka menyebutkan demikian. Bukan mereka saja-saja nak buat, nak berita, tapi kadang tu ulasan masing-masing ni tak ada asal ni, tak sah. Tak boleh macam tu. Apa yang mereka maksudkan? Bila kita tak ada guru, maka syaitan boleh jadi guru kita. Lepas tu bila yang mensyarahkan pula,
Buya dengar pula mengatakan pula, habis siapa yang baca kitab ni bila tak ada guru, habis tu kitab syaitan. Ustaz tu tak kata tu kitab syaitan. Kenapa buat ayat macam tu? Dia jadi masyarakat pun jadi nak bergaduh. Kenapa mesti macam tu? Kenapa antum tak mengambil faedah, tapi kenapa nak kena bergaduh? Hati-hati ni. Ni antum balik besok zaman antum tak macam mana lagi. Naik aja sikit tu, adalah orang duk kata. Sebab ada puak-puak yang salah jalan dia daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan ada pula puak-puak yang mudah sangat bercakap tu, kadang-kadang sabqul lisan. Tapi kalau orang faham adabul hiwar, cara menegur bukan macam tu dalam YouTube ni, jadi berperang. Kalau orang mengaji kitab adabul hiwar, dia tahu macam mana cara kat situ, mungkin terlepas dia tersebut hadis, dia pun terlupa, mungkin tu Arif Billah yang sebut. Tapi kadang-kadang dalam kitab nasihat agama, wasiat iman pun ada yang nyebutkan qala Rasulullah, betul tidak? Tetapi sebenarnya itu qaul para ulama tentang beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati besok, dan kamu bekerjalah kamu seolah-olah hidup sampai bila-bila. Khair, memang majoriti manusia mengatakan itu bukan hadis, tak apa, tapi jangan mengutuk. Mungkin kat situ masa tabak dia dalam kitab itu menuliskan hadis, ataupun mungkin ada yang lafaz makna pada itu hadis yang kita tak jumpa asal dia. Mungkin dia Imam Habib Abdullah jumpa, wallahu taala alam. Biar hati bersih sikit. Jadi kan itu banyak. Cuma lafaz-lafaz dia kadang ada beza. Ada yang mengatakan bahawa sesiapa yang tiada baginya ustaz, maka syaitan, fa inna syaitan imamuh, maka syaitanlah jadi imam dia, panduan dia. Apa yang dimaksudkan di situ? Maka kalau macam dalam kitab Ihya, Buya ada naqalkan, disebutkan oleh Imam Ghazali, faman lam yakul lahu syekh yahdiyahu yahdiyahu qadahu syaitan ila turuqihi ila mahal. La mahala boleh, la muhala boleh. Maka disebutkan dekat dalam ni, Imam Ghazali kata apa dia? Sesiapa yang tidak ada guru yang beri tunjuk pada dia jalan, maka yang akan beri tunjuk pada dia syaitan. Maksud dia kat situ apa dia? Kalau kita baca, contoh dalam kitab Risalah Kusyairiyah dan sebagainya, maksud dia apa? Maknanya jalan syaitan ni kan banyak. Nabi kan pernah buat satu banyak jalan, lepas tu Nabi buat jalan tengah-tengah. Ini jalanku. Yang lain-lain tu banyak jalan syaitan. Bila tak ada guru yang bagi tunjuk jalan, maka dia akan, syaitan ada peluang macam-macam. Dia boleh masuk macam-macam. Tapi kalau ada orang guide, selesai dah. Cuma syaitan akan ganggu supaya jangan ikut aja guide tu. Ini tak ada guide langsung. Jadi dia akan ikut faham dia. Contoh macam Buya tunjuk ya. Contoh dalam Al-Quran. Ini Buya risau juga. Banyak orang hujah-hujah. Nak tanya antum, apa antum faham? Ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah Az-Zumar. Dia dalam ayat 3. Cuba buka Quran. Buya nak antum baca terjemahan. Antum jangan silap faham bila kata perlu ada guru tu, bukan tak disuruh membaca dalam Islam. Islam galakkan baca, iqra. Tetapi kita nak kena belajar. Itu pasal kalau kita mengaji cara tok-tok guru kita, para tamir, macam contoh kitab fiqh, kita ada khatamkan satu kitab fiqh yang sempurna daripada awal sampai habis. Kemudian yang lain kita baca sendiri, sandar kepada yang itu. Macam Farid sampai mana? Kitab Yaqut atau Umdah? Dah sampai Umdah. Umdah tu kalau dia start sempurna kitab ni, maknanya abwab dia walaupun tak kata sempurna exactly juga, start daripada Abi Suja'. Abi Suja' tu penuh lah sampai habis, sampai jenayah, sampai apa sebagainya. Walaupun persyarahan dia tu tidaklah orang panggil meluas macam kitab-kitab lain, tapi ada sandaran.
Kerana itu kalau belajar, contohnya macam di Hadramaut. Mengaji dia daripada kitab Risalatul Jami'ah, naik Safinatul Najah, naik kemudiannya kepada Mukhtasar, kemudiannya naik kepada Busyra Karim, kemudiannya Abi Suja, kemudiannya Yaqutun Nafis, kemudiannya Zubat bersama Yaqutun Nafis, kemudian naik lagi Umdah, kemudiannya naik Minhaj. Yang itu kitab khatam, contohlah. Kitab khatam, contoh dah 7-8 kitab fiqh. Khatam yang itu. Kitab yang lain tu banyak lagi yang kita tak khatam. Mughni, syarah dia dan sebagainya. Kita tak belajar dengan guru. Tetapi kita baca sandar kepada yang kita faham melalui guru. Itu maksud dia. Lepas tu kalau kita membaca, suruh baca. Tapi bila kita baca, tidak ada sandaran guide. Mana kita baca sendiri, faham ikut kepala kita. Syaitan ketika kita akan kacau. Macam tengok YouTube dan sebagainya. Contoh ayat. Apa terjemahan? Yang kat sini je. Ada. Wa ma na'buduhum. Okey. Panjang sikit. Dan orang-orang yang musyrik yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingi kami kepada Allah sahaja. Baik. Ini masalahnya. Buya tak ada masalah, tapi kerana itu terjemahan ni okey dah. Cuma yang dimasukkan penterjemahan, yang hakikat maksud, bila dia bubuh memuja, jadi orang banyak guna dalil ni. Bahawa tabaruk ni, tabaruk, benda tu sesat. Maknanya mengambil barakah daripada asar salihin. Maka, dia orang kata nanti jadi macam puak-puak musyrik. Puak-puak musyrik ni, dia sembah berhala, puja berhala, sebab nak mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita ni pula ambil barakah tu, berkah capal, berkah apa, sebab nak dekat. Sini masalah bila kita tak ngaji buku. Lepas tu kalau terjemahan dia pula, kita terjemah nak budu tu dengan menyembah dan memuja. Memuja ni takut dalam masyarakat kita setengah-setengah pula dia pergi kepada memuji, memuliakan. Tak betul. Cuba kalau tengok tafsir, tengok Imam Ibn Jarir Tabari tu tafsir Ma'thur yang terawal sekali tertulis. Kalau dia tengok na'bud, sembah. Ada kita ambil capal Nabi buat sembah. Kita sembah dia kan? Masa kita pergi haji. Kenapa suruh semayang musalla? Apa ni? Maqamu Ibrahim musalla. Maqam ni maksudnya apa? Bukan Nabi Ibrahim tanam situ, tempat dia pernah berdiri. Kenapa disuruh semayang situ? Tabaruklah. Siapa kata Quran cakap, ya Allah katakan tempat-tempat itu tu mubarakah. Mubarakah tu maksudnya apa? Ada barakah, ada asar. Nabi Ibrahim duduk di situ, betul tak? Hajarul Aswad. Ada barakah di situ, ada itu suci. Mana? Nabi sendiri ajar kita. Allah sendiri ajar kita. Begitu kan itu Imam Ahmad Hanbal tabaruk dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bertabaruk dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagi mereka tidak ada masalah. Zaman kita ni aja. Lepas tu duk guna dalil. Kan dia kata manak buduhum. Sini dia. Kami tak sembah berhala. Kalau kita sembah capal tu cerita lain lah. Tak betul lah. Sembah Nabi. Tak betul lah. Ataupun kita sembah contohnya rambut Rasulullah. Dah kita tabaruk pegang, cium tu. Rindu kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kalau baca terjemahan aja tanpa ada guru, macam mana? Tak syaitan jadi guru kita, tu jadi tu. Akhirnya pemahamannya jadi silap. Jangan kaitkan kitab tu kitab syaitan. Kenapa kaitkan kitab tu kitab syaitan? Astaghfirullahaladzim. Tak ada orang dakwa pun macam tu. Ni mencerita pasal yang menggait dia akhirnya siapa? Bila dia tidak ada guru, ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu. Jadi biar yakin ni kok antum ni kan selalu kan. Daripada sepanjang kita tak mustahil. Dan kita tak boleh nak halang antum nak ambil tak faedah daripada yang lain. Jangan silap faham bila Buya kata mengaji bukan maksudnya suruh ta'assub seorang guru. Tidak. Tapi dia ada tahkim, dia ada tabaruk. Dan kemudian yang guide kita tu ambil yang tahkim. Maknanya seorang guru yang kita dah semayang istikharah.
kita dah duduk bersama dengan dia, tengok dia dan sebagainya, maka kita ambil dia sebagai guide dalam hukum-hukum hakam kita, hukum fiqah kita, hukum nikah kita, hukum apa-apa semualah. Tanya dia. Sebab khilaf banyak. Bila kita semua nak belajar, lah kali bila nak buat keputusan dah tak tahu mana satu. Itu pasal perlu pada guru yang macam mana, tahu. Itu kebaikan ni. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Buatlah keputusan sendiri. Baik daripada antum buat keputusan dengan orang alim buat keputusan, mana lebih baik? Akal pun boleh terima kat situ. Ini tak ada. Bila kita belajar macam tu, dah lah tak boleh nak buat keputusan. Kita pula berbalah dengan guru tu yang ada tu. Nak tunjuk macam kita ni alim sangat. Ya Allah. Chaos. Ni jadi masalah. Kerana itu nak kena faham. Kemudiannya, Buya tak sentuh semualah sini. Sebab Buya pernah syarahkan benda ni. Kemudiannya yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tu selalu kalau amalan kita selalu selepas Zuhur kita baca, bukan selepas subuh. Kita baca selepas Zuhur 100 kali. Lepas tu diikuti dengan Hizib An-Nasr. Baca. Tak banyak, tak susah pun. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Buya selalu kan nak type bahasa Buya di Hadramaut, Buya di Mesir, kadang-kadang bila Buya lemah sikit, Buya nak tarbiyah diri kita tu, nak bagi sedar diri kita tu, Buya set masa. Jadi bila set masa habis 100 kali ngomong ke mobil tu, bila Buya tengok berapa minit aja, jadi Buya rasa malu. Peruntukan kita tu berapa minit je. Lepas tu Buya start semayang dikira daripada awal masuk Zuhur tu. Contohlah Zuhur satu apa? Allahumma salli sekarang ni satu apa sekarang ni? 1.16 lebih kurang 1.16 1.17. Maka kita habis semayang lah. Kalau kat masjid, lepas tu kadang lepas masjid, bila orang dah keluar tu dah start, kita pun bacalah wirid nak habiskan. Jadi tak sampai pukul 2 pun kadang. Ataupun 2 lebih. Kalau 2 lebih pun tak lebih 2 suku. Berapa minit je tu. Lepas tu sepanjang tu berapa jam lepak je, tak boleh buat, tak tahu nak buat apa. Kan itu kita kena risau. Kan para ulama mengatakan apa dia? Min ala maqtillah ya ala abdih. Tak silap Abdullah bin Sahal menyebutkan bahawa di antara tanda kemurkaan Allah kepada hamba dia, maka dia akan membiarkan hamba itu dalam keadaan, dalam masa dia pada sesuatu, mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Sia-sia je daripada pagi sampai ke malam. Kerja dia sia-sia je. Tengok cerita je. Tengok game je pagi. Tu pasal proses zaman menuntut ilmu tu zaman yang paling mulia. Sebab apa? Masa tu diisi dengan mengaji. Pelajar-pelajar macam dekat Darul Mustafa, macam kat Yaman. Ngaji. Dia dengan wiridnya, dengan mengajinya, malam mengaji. Bila cuti pun dengan jelsahnya, dengan itu, dengan ini, dengan maulidnya, dengan apa ni, dengan basaudannya, dengan baca burdahnya lagi penuh. Ramadan ni lagi luar biasa lah kalau di Hadramaut. Tapi mereka mengisi masa tu, tak tanda kasih Allah pada mereka. Kita kat Malaysia, kita tak nak tunjuk sesiapa. Tanya diri kita sendiri, aku macam mana? Aku kat rumah macam mana? Apa isi masa aku? Baik. Kalau boleh baca ni, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ni hadis. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kita biasa baca selepas zuhur. Ni disebutkan oleh Imam Al-Khatib, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam hadis, man qalaha fi yawmin 100 marrah. Kita kalau baca tu 100 kali satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita lahu aman minal faqr, keamanan daripada kemiskinan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadis ini hadis yang dhaif tapi tidak syadidud dha'f, boleh fadail a'mal, maka Allah bagi aman kita daripada kemiskinan. Dia kena faham tak, Allah bila bagi aman kemiskinan, jangan bila kita aman-aman, ustaz tak kaya pun, Allah kata aman kepada kemiskinan, faqar. Maknanya Allah bagi rasa cukup. Kita ni fuqara, wa aman min wahsyatil qabr, wastajlab bihi al-ghina wastaqra'a bihi bab al-jannah. Dan menyebabkan itu menjadikan ketukan kepada pintu-pintu syurga.
Bila kita baca tu 100 kali. Masuk seolah-olah kiasan kepada mengetuk pintu syurga. Maknanya insya-Allah masuk syurga lah. Masuknya di situ. Orang ketuk pintu untuk apa? Untuk masuk lah. Kecuali yang berlaku kat sahabat bernam tu. Itu dia ketuk. Tak tahulah siapa yang main ketuk. Bukannya nak masuk. Tapi normalnya akal yang waras orang ketuk pintu sebab dia nak masuk. Jadi di situ kiasan menunjukkan kepada masuk syurga. Sungguhnya masuk syurga. Kemudiannya dapat orang panggil aman daripada kefakiran dan memperhasilkan kekayaan. Dan bila kita mengaji kaya yang sebenarnya, yang hakikinya, kalau kita nak daripada Allah, kaya hati. Man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu hina'a fi qalbi. Siapa yang akhirat tumpuan dia, maka Allah bagi kaya hati. Sebab orang kalau kaya luar, hati tak kaya, dia jadi masalah. Tapi bila dia kaya hati, dia akan rasa cukup. Itu orang panggil hati yang kaya. Tapi kalau kita kaya, billionaire sekalipun, tapi hati masih miskin, maka itu takkan cukup. Hatinya takkan tenang. Tapi kalau kita ni, hati kita kaya, maka kita dapat hidup dah boleh, cukup dah kan. Yang berniaga-berniaga tu dapat makan pagi, dapat makan tengah hari. Tapi hati dia kaya, dia rasa cukup. Tenang, dia Alhamdulillah, ini boleh makan. Bayangkan kita bila hati tak kaya. Kena pula suami, jual apa balik je. Kan? Jual apa balik je. Cukup. Pakaian kita cukup, dia bagi nafkah. Tapi tak macam jiran kita. Dekat situ hati tak kaya. Jiran kita bila keluar, ya Allah, make up dia je bang, sebeban. Bang tengok tu gelang dia, setiap hari raya bertukar. Tu tanda orang sayang bini. Ni cara bini tak mengaji cakap begitu. Dia suami yang sayang bini ni, suami yang mendoakan isteri dia, yang mentarbiah isteri dia, memberi nafkah yang mampu. Boleh faham tak? Kita ni jangan kufrul ma'isyah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bantu. Memang. Kadang-kadang syukur ada suami dia dapat isteri yang tak suka shopping. Lega dia. Tapi syaitan kacau kot lain pula. Ada yang kadang-kadang tu dapat isteri baik dah. Memasak, membasuh, semua dia buat. Cukup baik, beradab. Tapi dia tak puas hati juga sebab dia kata, awak ni terlalu baik lah. Pula tak cukup juga. Kau nak apa sebenarnya ni? Hati ni masalah. Tak, abang nak isteri yang manja, yang kelakar, yang kadang gurau. Nak dapat yang sempurna sudah. Kan dapat yang kelakar pula. Pemalas pula. Syukur dah dapat. Alhamdulillah. Tu pasal Islam bagi 4. Gabungkan. Sini kelakar, sini rajin. Gabungkan. Tak bergaduh, jumpa 4-4 tu. Dah tak mampu seorang tu, syukurlah. Okey dah. Ada yang dapat isteri tak banyak bercakap dia. Lepas tu bila duk tengok, kita duk tengok bini orang, bahagianya asyik tergelak aje perempuan tu. Awak ni tak tergelak pun, senyum pun macam tu. Kan bagus pun Nabi suruh. Tak menonjol sangat. Ni nafsu kita kadang nak macam tu. Bila bawa isteri keluar tak pandai make up, malulah bang orang tengok. Bini tu untuk engkau tengok, bukan orang tengok. Macam mana tarbiyah kau ni? Dia bukan selekeh, cuma dia tak pandai bergaya mungkin. Lepas tu kita pula tak belikan baju kat dia. Baju arwah mak dia pakai. Memanglah besar. Jadi tu yang Buya cakap tadi. Bila Buya kata mudah-mudahan kita jadi orang bersyukur, amin. Usaha untuk bersyukur. Amin. Amin pun amin. 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 Ini jadi amin. Amin. Macam orang Cina. Dah, usaha. Semua kena usaha. Kita jumpa ulama-ulama minta doa. Bagus, disuruh. Tapi kena faham. Jangan meneruskan benda yang tak elok yang kita buat. Dia jadi hijab lah. Benar? Baca tu Waqiah tu, doa surah Waqiah tu kan. Minta Allah halalkan. In kana haraman fatahirhu.
Ya Allah, kalau sekiranya rezeki aku ni, kadang kita tak perasan benda tu rupanya haram. Sucikan ya Allah. Mana sucikan dengan cara macam mana? Dalam hati kita, minta Allah SWT berikan kekuatan pada diri kita untuk kita menyucikan hati kita itu dengan berbuat kerja lain atau sebagainya. Menghindarkan. Kadang kita tak tahu orang-orang dulu kadang-kadang tanah dia buat rumah dah termasuk tanah wakaf anak yatim kat sebelah. Kamu yang cerita dulu. Ustaz Zul tu, belakang rumah dia tu, madrasah dia tu tanah wakaf anak-anak yatim, Payasum tu. Jadi masa buat orang kampung dulu mana ada pakai sebaya ke apa. Jadi bila dia buat tu, lepas tu bila depus sebaya, rupanya jamban dia ada separuh jamban dia tu. Kalau duduk tu punggung dia kat situ. Dekat tanah wakaf tu. Dia roboh kan. Dia potong, roboh. Sebab baru tahu ini tanah wakaf. Kena kuat lah. Tapi kalau ada orang yang tak kuat iman dia, yalah dah buat dah macam mana, redha je lah. Mana boleh tu tanah wakaf. Hak dia orang. Baik. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Biar dah pernah maklum dah. Antum boleh rujuk balik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini semua hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kita tengok dalam kitab yang lain ada tahqiq dia. Kalau kita tengok أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang baca tadi tu, yang la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Yang maha qahhar ini yang memaksa, yang ada kata perongos, yang boleh memaksa. Qahhar ni Allah yang maha boleh memaksa hamba dia boleh buat apa-apa. Kadang-kadang sifat-sifat Allah ni jangan letak kat kita. Pada Allah mulia, pada kita jadi huduh. Macam mutakabbir. Bagi Allah mulia bagi dia. Nampak tak? Bagi kita letak mutakabbir itu pasal jangan pakai pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pakaian Allah. Jangan pakai kat kita. Kemudiannya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni maklum. Cuma bukan nak sentuh yang kelima. Subuhun qudusun. Tu asmaul husna. Subuhun qudus. Ustaz, saya pernah dengar ada orang baca sabuhun. Betul? Itu si bawah. Si bawah dia dua lurah. Ada yang menyebut dengan sabuh. Sabuhun qudusun. Ada? Cuma yang ma'rufnya subuhun qudus. Okey? Jadi yang cepat melata. Kalau dengar ada yang pergi negara lain dengar orang sabuhun qudusun. Boleh, tak ada masalah. Bahkan Sibawayh, ulama nahwu yang terkenal itu pun digunakan dengan fathah, sabuhun. Tak apa, kita baca subuhun macam itulah. Apa ni macam ni, ya hayyul qayyum tu apa, ada yang hayyu ada yang hayya. Tak apa, tak ada masalah, dua-dua boleh. Dia masalah pada khilafiyah, pada nahwu saja. Baik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayya, kan? Tu. Sekarang ni banyak yang ubah. Mungkin bila dia tengok dari sudut nahwu, maknanya yang itu lebih tepat. Apa ni, al-hayyu pun boleh juga. Sebab ada kaedah mengatakan setiap kali selepas isim mausul, maka semuanya menjadi pada asalnya rafa'. Ya khair. Benda khilafiyah. Jangan bergaduh yang itu. Macam tadilah duk bergaduh. Pasal syekh, pasal itu, pasal ini. Jangan macam tu. Akhirnya masyarakat jadi macam menganggap, nampak? Faham tak? Nampak? Bila cara macam tu, yang bercakap pula ada PhD, dia masalah. Ini bahaya tau. Nanti antum perhati, nanti antum perasan. Di akhir zaman nanti, yang bercakap-cakap ni sebenarnya ilmu tak ada sebenarnya. Walaupun ada PhD ke ada apa. Bukan nak merendahkan PhD itu. Tapi kita kena terima kaedah. Sijil yang ada sekarang ini tidak kena dengan kaedah menuntut ilmu yang cara dia tu moden lah. Tidak nafi dapat ilmu.
Tapi biar dia hormat. Sebab kat situ dah tak ada, dia dah tidak menumpukan kepada siapakah ulama, tetapi apakah kata-kata mereka. Ambil kuk. Jadi tak ada adab dengan para ulama. Akhirnya mereka tengok, yang ni tak pakailah, ni pakai. Dia anggap ulama-ulama ni dah macam pembawa buku je. Dia ada hak dia. Bukan kita nak sembah dia. Itu yang jadi tak ada adab, akhirnya jadi kekeliruan masyarakat. Risau. Baik. Mana bila kita sebut subuhun kudusun. Subuhun kudusun dia Asmaul Husna. Biasa dalam Asmaul Husna disebut kudus. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Kudus. Ada sebut subuh tak? Kan? Subuh tu dia orang panggil perkataan seerti lah kepada kudus. Cuma bila letak sekali dalam kaedah, bila kita baca Buya berpesan kan, kalau kaedah memberi makna kepada kalimah-kalimah Arab, maka idza iftaraqal lafzu ijtama'al makna. Kalau dua lafaz seerti itu berbeza tempat dia, maka maknanya seerti. Wa idza ijtama'al lafzu iftaraqal makna. Tapi kalau dua lafaz yang seerti itu duduk sekali dalam satu ayat, maka maknanya kena berbeza. Maka kat sini sekarang ni dah ada dua. Maka memang kat sini pun makna dia kita kena faham. Sebab kerana itu para ulama membahaskan bila sebut subuhun kudusun, bila sebut subuh, subuh ni macam mana nampak kepada fi fi'li ta'at. Subuh maknanya bila kita sebut subuh, dua-duanya mentanzihkan Allah kepada segala kelemahan. Maknanya Allah tu suci daripada segala kelemahan, suci kepada segala penyerupaan kepada makhluk. Tapi bila kita sebut subuh dengan kita bila sebut tasbih dan takdis, bila sebut tasbih, para ulama lebih mengkhususkan tasbih lebih berkait kepada fi'lu ta'am. Maknanya macam mana kita kata kita bertasbih kepada Allah, melakukan perbuatan tersebut dengan berzikir subhanallah subhanallah, ataupun ibadah menyembah dia dan sebagainya, itu menunjukkan kita menyucikan Allah, mentasbihkan Allah berbanding makhluk. Sebab kita sembah hanya dia solat. Boleh faham? Manakala takdis, menyucikan Allah daripada segala yang tidak layak, disebutkan kalau takdis lebih kepada ma'rifatul ilmi, dalam mengenal Allah, belajar ilmu tauhid, baru dapat takdis. Baru dapat takdis, faham takdis. Sebab sucikan Allah daripada makhluk melalui ilmu. Manakala tasbih melalui ta'ah, melalui ibadah. Nampak tak? Kan itu bila kita baca subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh jalaltas samawati wal ardu bil izzati wal jabarut qahartal ibad ala al maut, kan? Tu baca sebelum subuh kan? Baik. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Jadi bila kita mengaji kat situ kita jelaslah. Bila kita sebut tu subuhun, dua-dua tu makna seerti kepada asma'illahi ta'ala kudusun. Cuma bila kita letak begini, kita kena faham. Para ulama bila kita sebut subuh, nak merealisasikan subuh, maka dengan melakukan fi'lu ta'at, yang mana kita hanya menyembah Allah berbeza dengan makhluk lain. Di situ maksudnya kita menyucikan Allah daripada makhluk yang lain dengan tasbih, dengan lidah kita, dengan perbuatan kita, dengan akhlak, dengan mengikut hukum hakamnya. Itu sebenarnya masuk dalam lingkungan tasbih. Bertasbihkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua kat dunia ni tak ada satu pun tertinggal. Semua menyucikan Allah dengan apa? Dengan perbuatan mereka, ketaatan mereka. Kalau takdis membawa kepada makna ma'rifatul ilmi, ma'rifatullah, mengenal Allah. Dia lebih halus lagi. Boleh faham? Baik. Kemudiannya subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ma'ruf. Hadis-hadis ni subhanallah bihamdi subhanallahil azim, letak atas timbangan, maka meliputi timbangan dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim tamlaan, maknanya penuh timbangan pahala. Masya-Allah.
Mudah dah. Allah nak bagi. Dia masalah iman kita tak kuat. Kotor. Hijab kita mata. Macam baca Quran kan disebutkan. Iza tahural qalbu lam yashba' min qira'atil Quran. Kalau suci hati dia takkan rasa kenyang. Baca Quran lah masya je. Tapi dekat situ ta'liq dia kepada tahural qalb. Jadi kalau kita ni jadi malas baca Quran, ada ketika rasa berat, maka banyak istighfar. Kemungkinan ada kotor dalam ni. Ada dosa. Mata kita tengok apa? Habib Abdullah kata apa? Al-ain wal udhun babani maftuhani ilal qalbi. Mata dan telinga, dua pintu masuk dalam hati. Bila masuk tu yang susah nak keluar. Kan itu para ulama macam Imam Ghazali dia ajar tu. Masuk. Lepas tu cara nak tahan benda tak elok masuk. Lepas tu kalau dah termasuk, macam mana nak keluarkan balik. Tak, ini ilmu hati. Kalau kita makan tu tenang aja, kan? Makan-makan boleh keluar kat bawah atau muntahkan balik. Tapi yang ini macam mana kalau dah masuk? Susah. Itu ulama-ulama kita dia kaji hadis-hadis Rasulullah, kaji ayat-ayat Allah, rahsia-rahsia yang ada, macam mana bila masuk nak keluarkan balik. Nak piorkan balik. Kalau dah berbekas, na'udzubillah, kalau dah berbekas nanti jadi masalah pula. Bila berbekas ni. Ubat kalau kita nampak perempuan berbekas dalam hati kita, ubat dia apa? Dah tak boleh dah. Asyik teringat je. Ubat dia kahwin dengan dia. Kalau perempuan tu berkenan kau, kalau kau syok sini. Itu pasal ghaddun nazar. Para ulama kata tundukkan pandangan. Sebab bila kita takut berbekas. Itu perempuan. Kalau tengok dunia. Kita ni kalau tak tengok kereta mahal, kita tak pernah tengok, ada rasa nak beli. Mula-mula tengok kat TV. Lepas tu tengok kat jalan. Lepas tu dah berkenan. Makin berkenan. Masuk lagi. Bila kita layan lagi, dia makin lah. Stop. Ada orang. Buya ingat masa Buya kat Perlis. Cikgu Buya. Dia bergurau lah. Dia kata, kalau nampak benda-benda ni, kalau ternampak benda-benda yang boleh kesan rasa kita nak memilikinya, perempuan ke, dunia ke, bila ternampak kalau engkau saja nak tengok, tu bermasalah. Tak boleh buat apa. Tapi kalau ternampak tengah jalan-jalan nampak perempuan cantik, dia kata jangan tutup mata dulu. Bukan tutup mata tu suruh tengok. Maknanya bila ternampak tu jangan tutup mata. Pandang tempat lain, istighfar dulu. Astaghfirullah, baru tutup mata. Sebab mata ni bila tengok, tu dia bila dia kelip tu, dia kamera. Tak istighfar lagi dah. Adalah dia punya negatif kat dalam ni. Negatif kamera tu. Jadi bila tengok tu jangan. Bukan tengok tu macam tu terus. Tengok pandang tempat lain, astaghfirullah. Negatif dia dah kena buang. Ini tak ada sandaran ya. Ni guru tu cakap mungkin berlaku pada dia, boleh try lah siapa nak try. Ni orang panggil tajribah. Jangan pula duk tengok, asal tak kelip-kelip bang, nanti dulu kan abang nak istighfar dulu, tapi sebelum tu ni peluang kan, rezeki kan, al-ula laka wasani alaik wasalis alaik aidan. Mahu kena ketuk kepala dengan sebini ni. Memanglah pertama tu rezeki, yang kedua tu dosa kat atas kau, tapi yang pertama rezeki tu kalau ternampak. Baik. Tu pasal untung orang rabun ni. Rabun untung dari sudut tu. Baik. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudiannya apa yang ketujuh? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa hu. Tiada Tuhan sembah melainkan Dia yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri. Yang tidak memerlukan orang lain, melalukan makhluk untuk membantu Allah. Tidak perlu. Allah tidak perlu siapa. Was'alhu taubata. Dan kita minta pada Allah pengampunan. Mohon pada Allah taubat. Buka pintu supaya kita boleh bertaubat kepada Allah. Wal maghfirah. Dan pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. At-taubah ni inabah. Inabah ilallah. Ruju' ilallah. Kembali kepada Allah. Yang ke-8. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ni hadis Rasulullah SAW. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini akhrajahu Imam Ahmad wa Daimi wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i. Masya-Allah banyak.
Dia amalkan ni. Cuma kita tak banyak amal lepas sembahyang. Betul dia? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radha lima qadaita. Kenapa sayangnya. Tak apa. Yang ada ini pun dah bagus. Cuma kalau nak tambah tak ada masalah. Bagus tu. Ini juga mensabitkan akidah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tiada orang boleh halang, tiada penghalang pada apa yang kau nak beri ya Allah. Allah kalau dah nak beri, tidak ada siapa yang boleh halang. Tu pegang sungguh-sungguh tu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada orang, tidak ada pemberi kalau sekiranya Allah halang benda tu. Orang nak bagi. Boleh faham tak? Ni penyakit ni. Kalau Allah tak nak bagi seorang itu je. Cuma kita usahalah ambil asbab. Sebab Allah ajar kau tak nak dia je. Sombong pula. Tu pasal kita pakai mask. Tutup muka. Sanitizer. Cuma jangan dikuasai ketakutan tu sehingga kita lebih takut dia. Kita tak sedar benda tu daripada Allah. Tak sedar Allah yang berkuasa bagi benda tu. Sekarang ni makin naik apa sebagainya. Dengan raya pula dia. Dengan kata dah cadangannya tak boleh nak rentas. Memang orang sedih lah. Kena pula ada mak-mak yang dah tua sangat. Tak tahu boleh apa. Tapi ni ujian daripada Allah. Macam mana? Ada rezeki boleh balik-balik je. Tak boleh balik. Macam-macam sekarang ni. Naik turun. Lepas tu ada pula. Macam-macam kan komen. Kita pun dah tak tahu betul ke tak betul. Yang ada komen ini permainan politik lah. Macam-macam. Ada yang jaga macam tu. Jangan. Kita benda tak jelas. Terima je lah. Boleh bang? Alhamdulillah. Doakan je madrasah boleh berjalan. Ni takut bagi cuti kan terus cuti pula lagi. Kita tak ada. Selangor ni kan. Naik je. Yang balik-balik. Dah lepas belum kawan-kawan? Yang tersekat pasal pasport itu. Dah lepas dah? Belum lagi? Irfan, Nasib. Masya Allah. Jadi dia orang tengah buat apa? Dia orang tunggu pasport. Ada jalan lah. Ada jalan tak apalah. Sabar je lah. Ada yang demam, ada yang tu. Alhamdulillah, ada yang lepas. Susah dah sekarang ni jalan mengaji. Zaman Buya dulu susah juga. Tapi susah jenis lain. Pasport ni tak ada masalah. Penyakit-penyakit tak ada. Tapi susah dari sudut duit. Tak ada bank masa tu. Telefon pun kena beratur. Sekarang semua handset, senang. Ada susah, ada senang. Baik. Allahumma salli ala Muhammad lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tiada manfaat bagi yang mempunyai kekayaan daripada engkau, yakni maksud membawa situ tidak ada manfaat bagi orang yang kaya, iaitu yang mempunyai kekayaan, mempunyai kesungguhan di sisi kekayaan dan kekuasaan kau ya Allah. Itu maksud. Tadi itu ada syair macam-macam syair kan tentang jiddin bijiddin la bijahdin kullu mujiddi fa jahd bila jiddi bimajdi. Ni pasal maknanya memang kita tak menguasai usaha tu, kesungguhan tu, kekayaan kita ada tapi kita usaha. Tapi dipersoalkan pula. Tapi akan datang tak kemuliaan tu kalau kita tak usaha? Kita disuruh ambil sebab. Jadi Allah bila tengok kesungguhan hamba, martaqa ilal qimmah illa bil himmah, tidak akan sampai kepada nilai tinggi kecuali dengan kesungguhan yang bersungguh-sungguh. Okay, macam antum ni kalau tak bersungguh tak sampai. Terbaring yang lelaki. Tu yang bila tanya, bang kerja apa? Saya yang bersungguh-sungguh. Kan? Apa ni kan tadi Buya cakap maknanya tak adalah terkangkang ni kat rumah. Kan? Maksudnya terkangkang tu terbaring aja. Buya ada orang tu, pak cik apa? Kerja kuat. Siang kerja apa? Saya tukang kebun. Tengah hari kerja apa? Saya tukang hantar makanan. Habis petang jadi apa? Saya tukang basuh kereta. Habis malam apa? Malam tu kangkang. Tukang juga tapi tukangkang. Dia nak bubuh juga tukang. Maknanya nak beritahu dia kerja juga. Ada orang kerja macam tu. Maknanya bekerja daripada pagi sampai ke malam. Ya Allah, letihnya. Ini dengan bazar Ramadan ni macam-macam. Yang membeli. Lapar bila pergi bazar tu. Semua nak beli. Lepas tu komplain dalam Facebook pula. Mahalnya. Kata, yang kau beli buat apa?
Apalah. Antum kena faham dalam bab muamalat, kalau benda yang bukan menjadi kalau benda keperluan, maka tidak boleh keuntungan lebih daripada modal. Melebihi, maksudnya kalau modal RM50, untung dia boleh paling tinggi pun iaitu RM50 juga. Maknanya RM100 lah dia jual. Tu kalau barang keperluan macam beras. Tapi kalau lauk pauk dekat kedai, dekat bazar ni, dia bukan kategori keperluan. Tu dah kehendak. Kau boleh masak sendiri kat rumah. Jadi bila kehendak, dia tidak ada border tau dalam muamalah. Dia tidak ada border kepada mesti separuh saja. Jadi dia boleh bubur banyak. Jadi bila dah beli, jangan komplain dan kau nak makan yang tu. Tak payah beli goreng ikan bilis, sedap. Makan dengan nasi. Ya. Kadang tu beli macam-macam, minum tu aja dah kenyang. Dah, nantilah abang pergi terawih dulu. Balik terawih makan. Terawih apa? Dah terbaring. Semua makanan busuknya tu aja. Apa dah? Ada masa berjalan kita tak pasal. Kita habiskan yang disebutkan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana kat sini walaupun tidak bubuh sayyidina, bukanlah kita mengatakan mereka tidak. Cuma Buya suka letak sayyidina. Khair, insyaAllah. Tak ada apa isu. Cuma Buya dia lebih suka. Macam mana kita nak memuliakan. Bukan mereka ini yang tidak meletak sayyidina atau tidak memuliakan. Jangan cakap begitu. Sebab lafaz yang diajar Nabi memang itu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Itu selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni besar. Antum dah selalu dengar, Buya pun dah selalu cakap dalam tazkirah dah dekat masjid-masjid orang sebut tentang selawat. Cuma concernnya kita concern atau tidak, itu saja. Selawat banyak-banyak. Kan macam-macam kisah dalam Kashful Qulub, kitab Mukasyafah Al-Qulub Imam Ghazali kan, tak silap. Kitab Mukasyafah dekat dalam tu kisah tentang yang seorang hamba Allah yang jumpa Sufyan Ats-Tsauri kat Mekah. Kan bila tawaf tu dia asyik selawat aja. Selawat dia. Imam Sufyan Ats-Tsauri ni memang besar. Berat, beribu anak murid dia. Jadi dia ni tak kenal Imam Sufyan ni, tapi masa tawaf tu dekat Imam Sufyan dengan dia. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ni dengar, dia daripada tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri tabi'in ke tabi'in? Tabi'in. Tak silap Buya tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri dia sama sekali dengan Abdullah bin Al-Mubarak sezaman. Maka tabi'in ke tabi'in? Tabi'in betul? Aywa, Sufyan Ats-Tsauri. Maka bila tu dia dengar selawat. Sedangkan kita diajar kan Rasulullah aja tawaf yang pertama, tawaf yang kedua ada zikir-zikir. Betul tak? Antara rukun sekian ada zikir-zikir. Tapi dia lelaki ni asyik berselawat saja sampai habis tawaf. Maka bila ditanya oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia tanya dulu, tuan siapa yang nak bertanya? Bila dia kata nama aku Sufyan Ats-Tsauri, tu peranyak lelaki ni kata, Masya Allah, aku selalu nak jumpa kau, aku selalu dengar tentang kau, wahai Imam. Maka Imam Ats-Tsauri pun tanya dia kenapa begitu. Maka dia ceritakan pengalaman dia bahawa dia sebelum ini tahun yang lepas dia datang dengan bapak dia. Boleh faham tak? Datang dengan bapak dia, maka kemudian bapak dia meninggal. Tapi masa bapak dia meninggal di Mekah ketika itu, tiba-tiba wajah bapak aku hitam semuanya. Bapak aku seorang yang baik, tapi ketika itu huduh wajahnya. Jadi aku tutupkan dengan kain. Dan aku menangis-nangis. Bila aku menangis-nangis, tertidur aku di sisi bapa aku. Maka ketika itu dalam tidurku aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang. Dia tak kata mimpi Rasul, dia kata aku bermimpi seorang lelaki yang cantik rupa parahnya datang dan dia mendoakan bapaku dan menaik kain dan melihat wajah bapaku, aku lihat sudah cerah, cantik, bersih. Maka aku tanya siapakah engkau? Maka lelaki itu mengatakan ini Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya bapa engkau ini melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya, tetapi berkat selawatnya kepadaku, dia selalu berselawat kepadaku. Maka dengan itulah aku mohon pada Allah, bukan Nabi yang menyelesaikan, aku mohon pada Allah agar memberikan kemuliaan kepadanya. Maka kan itu selesai. Jadi kerana itu start daripada itu aku tak tinggal selawat. Pada benda-benda yang boleh lah, macam tawaf tu kan, benda-benda tu kan sunat dibaca. Yang rukun tak kacau lah. Yang sunat dibaca, dia akan isi dengan selawat. Sebab dia cuma kalau kita habis macam tu Buya, boleh tak saya selawat je? Tidaklah, bukan disuruh jadi ikutan, tetapi nak beritahu besarnya selawat tu. Kita ikutlah macam mana dia diaturkan, macam Sufyan Ats-Tsauri lakukan.
Imam Sufyan bila dengar kisah tu dia kata, kalau demikian tidak apalah bagi hakmu. Sebab dia melalui itu mimpi. Macam orang kadang-kadang bila mimpi Rasulullah kata qul la ilaha illallah, ataupun Nabi bacakan zikir dan Nabi kata dia Nabi, Nabi mengaku Muhammad Rasulullah, maka syaitan tak boleh tasyabuh dengan dia. Maka bila kita dapat tu, pada hak kita amalkanlah. Kita dah dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam mimpi tu Rasulullah suruh baca kebanyak kali, tapi kita tak boleh menjazamkan orang lain suruh baca. Tak boleh jadi hujah lah pada orang lain untuk ini hadis tak boleh. Kena hati-hati. Bila orang tidak ada basic syariah yang kuat, bila mimpi-mimpi macam tu, kadang-kadang dia jadi mengarut. Akhirnya dah mula auta dah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alim. Dan ulanglah, kita habiskanlah bacaan tu, dan ulanglah last sekali bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ni sentiasa baca sekarang ni, musim-musim musibah ni, bacalah. Ini semua daripada hadis Rasulullah SAW, dengan nama Allah yang tiada, la yadurru ma'asmi, tidak akan mudarat bersama namanya sesuatu pun. Maknanya sesuatu pun tidak akan mendapat mudarat bila diiring dengan namanya Allah Subhanahu Wa Taala, fil ardi wala fis sama', di bumi ataupun di langit. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maknanya nak beritahu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, maknanya la yadurru syai'un, maknanya di sini membawa maksud, maknanya tidak akan mudarat sesuatu itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan Allah tidak mahu dia mudarat, tak akan mudarat. Dan di sini para ulama kata nama-nama Allah, bismillahilladzi la yadur. Nak kata kan itu rahsia kepada Asmaul Husna. Kan Allah sebut walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah tu nama-nama yang baik, maka berdoakan dengannya. Itu yang kita baca Asmaul Husna tu, sebab memang ada rahsia di situ. Di sini pula memberitahu dengan nama Allah yang mana tidak akan mudarat sesuatu pun dengan nama Allah itu di dunia dan langit. Bacakan, amalkan. Wa huwas samiul alim. Nak makan apa, para ulama kata yang pengamal-pengamal perubatan yang santau dan sebagainya, kadang dapat daripada guru-guru mereka daripada Mesir dan sebagainya. Jadi antu kalau pergi restoran apa sebagainya, kadang-kadang kita tak tahu di belakang tu macam mana. Kadang-kadang ada yang tak elok. Kalau ada racun, bila kita baca benda tu Allah tawarkan. Boleh faham tak? Atau tak elok ke, dia masak-masak tu tiba-tiba ingus dia jatuh ke, siapalah tahu kan, orang bersih-bersih kat belakang tu. Kan? Mudah-mudahan Allah tawarkan. Dan kau orang suka sangat pergi sana. Tak salah orang restoran niaga. Cuma mereka bagi hak mereka kena jaga kebersihan lah. Jadi kita minta Allah pelihara. Ialah yang penting daripada benda tak elok, mudarat, sakit perut, racun dan sebagainya. Dan ulang-ulang setiap satu daripada sekalian zikir dan tasbih dan doa ini 100 kali atau 70 kali atau 10 kali, iaitu sekurang-kurangnya, supaya jadi perhimpunan itu 100 kali. Mulakan. Kalau nak amal boleh tak? Yang kita nak amal sebab dah baca kita, boleh, tak ada masalah. Mulakan dengan 10. Tengok dulu. Ini 10, ni 10, ni 10, ni 10. Kita dengar pun dah banyak kan? Kan? Sebenarnya tak banyak, tapi ialah pada tahap kita ni kita rasa macam banyak dah. Tapi semua ni jadi 100 lah. Dan lazimkan olehmu akan segala wirid-wirid ini, serta jangan engkau berkata-kata dahulu daripada terbit matahari. Maknanya jangan isi dengan percakapan yang kosong. Dan jangan bercakap terus, kita berzikir, kerana tersebut di dalam hadis Nabi SAW bahawasanya yang demikian itu terlebih afdal daripada memerdekakan 8 sahaya, iaitu 8 hamba daripada anak Nabi Allah Ismail, iaitu maknanya kan membebaskan seorang hamba saja, satu pahala yang cukup besar, tahrir raqabah. Ini kan pula 8, yakni mengucap akan zikir yang tersebut itu. Maknanya kita baca lepas subuh sampai terbit matahari. Dan bila lebih terbit matahari jangan bercakap lagi. Disambung dengan isyraq, sembahyang sunat isyraq, duha. Allah, lebih baik daripada membebaskan 8 hamba. Itu kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari, padahal ia tiada berkata-kata, iaitu terlebih afdal daripada memerdekakan 8 sahaya, 8 hamba daripada anak Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tu maksudnya kita ni kan semua daripada anak-anaknya, kan, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini maksudnya hamba yang dimerdekakan. Maksudnya kita kalau ada hamba kita merdekakan dia, besar pahala. Besar sangat.
Bahkan diletakkan benda itu di dalam hukum-hukum syarak kadang-kadang bila membayar kafarah, membayar itu dan sebagainya. Maka kita dengan duduk berzikir ni lepas subuh pergi masjid tu kan. Ini yang kita banyak dah tak bekerja ni kan. Duduk isi masa. Sampai isyraq 7 lebih sekarang makin awal kan. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Kita sambung pada masa akan datang fasal pada adab ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Dan ni apa tu soalan? Saya jual tanah 52K dan dapat duit air sinar 20K. Duitnya semua saya guna untuk buat rumah. Soalannya, apakah saya perlu keluarkan zakat? Itulah yang saya nak beritahu. Asal pada mazhab kita Imam Syafi'i, apabila kita mendapat sesuatu rezeki, maka akan dilihat kepada simpanannya selama setahun, haul. Cukup setahun, duit yang ada dalam itu kalau berkurang pun tapi tidak kurang daripada nisab, maka wajib keluar zakat. Cuma kita kalau kat Malaysia, macam Mufti Selangor macam mana? Dia fatwanya macam mana? Mewajibkan tak zakat pendapatan ni? Maknanya zakat orang panggil bila dapat sedebu macam ni, zakat pendapatan wajib tak fatwa? Kena rujuk lah. Jadi kalau benda itu sudah ada fatwa, maka kaedah dalam fiqh dan kaedah usul, bila fatwa adalah diberikan oleh mufti di tempat, maka terangkat khilaf. Boleh faham tidak? Kena ikut mufti, maka kena keluar zakat ni. Kalau ikut itulah 52K campur 20K, berapa ni? 72K. 72K. 72K itu dah lebih nisab. Contohnya lah 72K. 1/40. 20.5% 1/40. Kali 72,000. Potong. 7,200 bagi 4. 4 kali 1 4. 1 32. 4 kali berapa? 32. 4 kali 8 32. Kan? Lepas tu 4 kali 8 32. Lepas tu dah lah. Kosong kan? Zakat dia daripada 72,000 korang tu 1,800 je. Keluar je lah. Tak mahal lah. Cuma kalau ada orang tanya, Buya, saya nak, memang tidak ada, cuma itu pandangan. Sebab fatwa yang diwarta berbeza dengan fatwa dalam persoalan. Kadang orang pergi pejabat, mufti jawab begini, tapi tak diwartakan. Bila tak diwartakan, tidak jadi fatwa rasmi. Maka boleh saja kita mengikut kaul yang asal. Mestinya kena tunggu setahun baru keluar zakat. Yang itu kena guna semua buat tak ada masalah. Confirmkan tu dulu. Semua nak guru tanya, habis mufti cakap apa, ustaz kena tahulah. Engkau apa kau tahu? Semua ustaz nak kena cari, pergi cari sendiri lah. Malas jadi. Ni yang Fatimah pun tak selesai-selesai lagi. Fatimah Zahra. Kalau Buya kita Arab, ada yang cari kita Arab pun dah bagus. Yang karangan Syekh Muhammad Ibrahim Syekh Habib Abu Bakar masyhur tentang As-Siddiqah. Fatimah Az-Zahra As-Siddiqah. Dia kata digunakan dengan As-Siddiqah sebab bapak dia kan Siddiq. Tak apalah, jangan stres lah. Hari tu kan tak ada masalah. Antum nak buat lah. Tak nak buat, Buya pun tak nak paksa dah. Macam yang selesai itu kan Buya dah beritahu kan, faham kan? Buya pun dah tak tahu siapa yang betul-betul nak betul-betul ambil, nak ditarbiah. Kejap macam ni, kejap macam tu. Aku pun pening, confused. Buat biasa aja lah. Korang doa korang, Buya doa Buya. Selesai. Okey. Supaya bahagia dengan orang kan. Ini Buya asyik busy body je. Kan. Khair lah insyaAllah. Baik. Buya cakap macam tu, tapi Buya doa juga.
Okey, ini tentang ni. Jadi kalau nak keluar zakat, kalau tengok, kalau sekiranya tu, tak ada masalah juga. Sebab asalnya dalam mazhab Abu Hanifah. Tentang zakat sedebu ni. Bila dapat, maka kena keluar zakat. Itulah. Kau banyak sangat pun. 1,800. Lepas tu, maknanya tu kalau 72,000 tolak 1,800. Ada baki berapa? Tolak? Berapa? 10,8, 2. Berapa? 60? Apa 71,000 pula? 72,000 tolak 1,800. Tinggal berapa? 70,000? 70,000? Banyak tu. 70,200. Hoi! Allah, sikit tu ibu bantu tu. Bukan buaya meremehkan. Maknanya kalau nak keluar nak bantu orang susah, tak ada masalah. Keluar sangat. Ya? Saya Haji ni soalan juga. Apa ni? Nak jumpa. Saya Haji Jah binti Samsudin. Ni apa ni sakit menghakis ni selaput kedua-dua mata. Biasa orang buat selaput mata, bersihkan selaput mata ni dia ada seminggu lah Ada beberapa hari yang dia tak boleh nak baca, tak boleh kena cahaya Ni yang Dr. Rohaya tu Dr. Rohaya pula. Doktor apa tu? Rohaya. Muhaya tu Apa nama dia? Apa nama dia istilah dia? Lasik. Lasik. Ya, dah bagus. Dia selaput mata Tapi ni kita tak tahulah ni. Mudah-mudahan Allah pemudahkan, sembuhkan insya-Allah dan dapat melihat alam Allah lebih luas, dipermudahkan melihat Quran, melihat kitab-kitab yang bermanfaat dan juga melihat alam Allah dengan niat i'tibar insya-Allah. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Ni dah masuk 10 dah. Ni masuk fasa kedua pula. Tak perlu kira-kira, cuma kita sebagai hamba tak apa kita tahu tu supaya kita atur diri kita. Ni dah masuk fasa maghfirah, pengampunan, banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan cakap tak banyak dosa, jangan, kita tak tahu, kadang dosa kering kita banyak, dosa yang tak sedar. Minta ampun pada Allah. Kadang hati kita tu pun kadang-kadang berdosa juga dengan bersangka macam-macam, su'ul adab dalam hati kita. Jaga molek. Baik, wallahu ta'ala alam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر بوفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابين الغرى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله رب العالمين في كل لحظة أبدا للخلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا أنت عرفنا بأننا كرهنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل هوبا واستر لنا العورات وآمين الروعات والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نهضى بكل ذل بالمصطفى الرسول نهضى بكل ذل بالمصطفى الرسول نهضى بكل ذل صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وصبي عيدان التجسب والحمد لله بالبدء والدناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلمة اللهم صل وسلم على جميع المحامد من به تفرج الكروب وتكشف الشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد